Tokoh terbilang memainkan peranan yang penting pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pentadbiran tokoh terbilang telah menyebabkan era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Pada unit ini, kita akan mempelajari mengenai struktur masyarakat dan tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.1.1 menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. 5.1.2 menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. 5.1.3 mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menjelaskan maksud tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, menyatakan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Struktur Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, golongan diperintah dan yang kedua adalah golongan pemerintah. Masing-masing mempunyai tanggungjawab dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat pada struktur yang telah ditunjukkan. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan juga pembesar, manakala golongan diperintah adalah terdiri daripada rakyat dan juga hamba. Kita lihat pada golongan pemerintah. Yang pertama adalah sultan. Sultan adalah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Sultan juga merupakan simbol perpaduan masyarakat. Yang kedua, golongan pemerintah adalah pembesar. Pembesar ini dilantik oleh sultan. Ia bertanggungjawab membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Sekarang kita lihat pada kategori golongan diperintah, iaitu rakyat. Rakyat adalah penduduk negeri Melaka dan merupakan pengikut setia kepada sultan dan juga pembesar. Rakyat ini boleh menjadi pembesar sekiranya diberi jawatan oleh sultan. Golongan yang terakhir adalah hamba. Hamba adalah orang suruhan sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Apakah maksud tokoh terbilang? Tokoh terbilang ialah individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Tokoh terbilang memainkan peranan penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Antara contoh tokoh terbilang adalah seperti Parameswara, Tun Perak dan juga Hang Tuah. Antara ciri tokoh terbilang, yang pertama ialah gigih. Contohnya seperti Parameswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Ciri kedua, mempertahankan kedudukan negara. Contohnya seperti Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Dan ciri ketiga ialah berkorban untuk negara. Seperti Hang Tuah mempertahankan perarian Melaka daripada serangan musuh. Sekarang kita hendak lihat sumbangan tokoh terbilang. Yang pertama, kita lihat pada tokoh terbilang iaitu Parameswara. Parameswara adalah pengasas kepada negeri Melaka. Beliau juga sangat-sangat gigih membangunkan Melaka sebagai pusat perdagangan yang maju pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan lagi empayar Melaka dan juga melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Tokoh terbilang yang seterusnya adalah Sultan Mansur Shah.
Sultan Mansur Shah juga bertanggungjawab meluaskan Empayar Melaka dan beliau menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat pendidikan. Seterusnya, Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau mempunyai sifat mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Beliau juga menjaga kebajikan rakyat. Seterusnya, Bendahara Tun Perak. Sumbangan beliau ialah menguruskan pentadbiran secara sistematik. Beliau juga menunjukkan kesetiaan tinggi kepada pemerintah, iaitu Sultan Melaka. Terakhir adalah Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah sangat setia kepada Sultan Melaka. Beliau menjaga keamanan perairan Melaka dengan sangat baik. Beliau juga menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka keluar negara. Peranan tokoh terbilang. Kita lihat pada peranan Sultan. Yang pertama, Sultan merupakan lambang perpaduan kepada masyarakat Melaka. Beliau juga melantik pembesar yang berkelayakan menjalankan pentadbiran. Selain itu, Sultan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Beliau juga adalah ketua agama Islam dan mengetuai Angkatan Tentera Melaka. Selain itu, menerima kunjungan pedagang asing yang datang ke Melaka dan menjaga keselamatan dan keamanan Melaka. Antara pembesar yang membantu dalam pentadbiran adalah bendahara. Kita lihat apakah peranan bendahara. Bendahara adalah penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Bendahara merupakan ketua pembesar pentadbiran negeri. Bendahara membantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Beliau juga merupakan ketua diplomat dan juga ketua hakim. Selain itu, bendahara mengetuai angkatan perang dan menjadi pemangku kepada Sultan ke luar negara sekiranya Sultan kering ataupun sakit. Tokoh terbilang yang membantu Sultan dalam pentadbiran ialah Laksamana. Sekarang kita lihat peranan Laksamana. Yang pertama, Laksamana mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Dia menjaga perairan Melaka supaya dalam keadaan aman. Selain itu, Laksamana mengetuai utusan rasmi ke luar negara dan menjadi duta bagi Melaka. Laksamana juga merupakan pengawal peribadi Sultan, menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan pedagang yang datang ke negeri Melaka. Sekian sahaja untuk video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video yang dimuat naik dalam channel Cikgu Hani. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Selamat maju jaya. Bye-bye.